Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami daripada kumpulan 2 akan membentangkan idea perniagaan kami. Kami, sebulat suara, telah memilih jenis praktikum perniagaan yang pertama, iaitu ambil pesanan dan hantar. Dalam jenis praktikum perniagaan ini, kami akan memfokuskan kepada industri perniagaan makanan. Setelah kumpulan kami berbincang dan menilai beberapa jenis produk, akhirnya kami telah membuat keputusan untuk memilih biskut dan kuih raya sebagai produk pilihan kami. Kami juga telah memilih beberapa jenis biskut dan kuih raya untuk dijual. Seterusnya, mengenai nama produk atau syarikat kami, nama jenama produk kami adalah Cookilicious, iaitu hasil daripada gabungan perkataan bahasa Inggeris, iaitu cookie dan delicious, yang bermaksud biskut sedap, yang memfokuskan kepada biskut dan kuih raya. Slogan jenama produk kami adalah Feed Your Cravings, yang menunjukkan kepada keinginan untuk makan biskut dan kuih raya yang hanya ada dipasarkan ketika bulan Ramadan dan Hari Raya Aidilfitri sahaja. Oleh itu, ia menjadi satu makanan idaman setiap lapisan masyarakat. Bagi visi dan misi produk kami menawarkan produk yang dapat dinikmati bersama yang tersayang, dan produk kami juga dijual pada harga yang berpatutan. Berdasarkan dengan pelbagai jenis saluran pemasaran yang ada, kami sebulat suara telah memilih Instagram, Facebook, WhatsApp dan Telegram sebagai saluran pemasaran utama kami. Kami percaya bahawa keempat jenis saluran ini mampu membantu kami dalam proses jual beli. Selain itu, kami juga menggunakan COD atau Cash on Delivery sebagai cara penghantaran produk jualan kami. Bagi peluang perniagaan yang dikenal pasti, terdapat 3 cara mengenal pasti peluang perniagaan. Cara yang pertama adalah dengan memerhati proses dan haluan perniagaan. Yang kedua, menyelesaikan masalah. Dan yang ketiga, mencari ruang dan peluang dalam pasaran. Sebelum memerhati proses atau haluan perniagaan, usahawan terlebih dahulu perlu mengenal pasti pelbagai faktor, iaitu faktor ekonomi, faktor sosial dan faktor teknologi. Bagi menyelesaikan masalah pula, produk kami iaitu manisan yang dijual pada harga yang berpatutan dapat membantu pelanggan untuk berjimat cermat dan dapat memenuhi pasaran sempena hari raya yang bakal menjelma. Cara mencari peluang dan ruang dalam pasaran. Mengenal pasti permintaan daripada pelanggan secara terperinci bagi memastikan tidak berlaku sebarang kesilapan dalam perniagaan. Berikut merupakan bidang tugas ahli-ahli syarikat Cookilicious. Dalam syarikat kami telah memecahkan beberapa jawatan kepada ahli kami, yang mana Muhammad Nazif bin Muhammad Khan akan menjadi ketua pengurus eksekutif dalam syarikat kami yang akan menyelaras organisasi secara keseluruhan serta bertindak sebagai pembuat keputusan akhir dalam perniagaan. Seterusnya, pengurus kewangan yang akan dikendalikan oleh Hanisa binti Zahari yang akan merangka, membuat perkiraan, merangka perbelanjaan dan mengatur strategi kewangan perniagaan secara keseluruhan. Seterusnya, pengurus operasi yang mana dikendalikan oleh Muhammad Syazwan bin Pita yang akan bertanggung jawab dalam mengurus serta mentadbir bahagian operasi atau pengeluaran perniagaan. Manakala penolong pengurus operasi akan dikendalikan oleh Maliki bin Awang Rahim yang mempunyai tanggungjawab keseluruhan bagi mewujudkan dan menyelaras semua strategi jual, rancangan, kempen, dan fungsi. Seterusnya, pengurus pemasaran yang akan dikendalikan oleh Nur Azira binti Abdurrahman Ed Wilson yang akan bertindak sebagai penggerak kepada usaha, memasarkan produk yang dihasilkan oleh perniagaan, mengkaji aspek cita rasa pengguna serta merangka objektif pemasaran yang berkesan. Manakala
Penolong pengurus pemasaran pula akan dibantu oleh Rahmida Muhammad Nordin yang akan menolong pengurus pemasaran dengan bahan sokongan yang diperlukan seperti mengenal pasti pasaran sasaran dan menganalisis tren pasaran semasa. Selanjutnya, bagi jawatan pereka web akan dikendalikan oleh Sumaya binti Maksud yang akan mengatur tata letak setiap elemen atau susunan markup yang ada di website sesuai mengikut bentuk visual yang telah dibuat, mempercantik tampilan dan memberi efek tambahan kepada bila mana diperlukan. Seterusnya, penolong pereka web yang akan dibantu oleh Muhammad Syazwan bin Pitah yang akan membantu membina dan memberikan pengalaman terbaik kepada pengunjung atau customer di laman web serta mengatur pembuatan susunan halaman, gaya kandungan di laman web dan juga interaktif. Dalam bisnis model Canvas, terdapat 9 elemen yang dititikberatkan dalam syarikat Cookies-licious, termasuklah key partners, key activities, value propositions, customer relationship, customer segment, key resources, channel, cost structure, dan revenue source. Sumber utama merupakan salah satu komponen BMC atau kanvas model perniagaan yang sangat penting bagi menjayakan model perniagaan. Melalui perniagaan kami, sumber utama dapat dikategorikan kepada 3 jenis. Jenis sumber yang pertama iaitu sumber keuangan. Melalui sumber ini, kumpulan kami akan mengeluarkan modal sebanyak RM700, di mana kutipan daripada setiap ahli kumpulan adalah sebanyak RM100 setiap seorang. Dan memandangkan kumpulan kami mempunyai 7 orang ahli sahaja, maka hasil kutipan yang dapat terkumpul adalah RM700. Sumber yang kedua iaitu sumber fizikal. Kumpulan kami akan menyediakan bahan dan juga peralatan yang akan digunakan untuk membuat biskut dan kuih raya sebagai produk jualan. Bahan yang akan kami gunakan untuk membuat produk kami misalnya seperti kulit popia, gula, tepung dan bahan-bahan yang lain. Malah dari sumber fizikal ini juga memerlukan kemahiran untuk membuat biskut dan kuih raya yang ingin dijual. Manakala bagi sumber intelektual pula, kumpulan kami menggunakan jenama produk hasil reka bentuk sendiri. Di samping itu, kami menggunakan dan merujuk resepi bagi membuat biskut dan kuih raya, memandangkan perniagaan kami akan menjual produk sendiri. Seterusnya, struktur kos. Dengan modal sebanyak RM700 yang terkumpul, kami menganggarkan kos sebanyak RM560 adalah untuk membuat pembelian setiap bahan serta peralatan bagi membuat biskut dan kuih raya yang akan dijual. Manakala RM140 diperlukan untuk pembelian tempat atau balang plastik bagi meletakkan biskut dan kuih raya yang kami hasilkan sebelum mengedarkan kepada pelanggan. Untuk slide ini, saya akan membentangkan mengenai aktiviti utama. Apa yang diperlukan untuk pengeluaran? Yang pertama ialah pembelian bahan dan peralatan untuk menghasilkan kuih dan biskut. Yang kedua, mengambil tempahan pelanggan. Dan yang ketiga adalah pembungkusan produk untuk dihantar. Seterusnya adalah masalah dan jalan penyelesaian. Masalah yang sering dihadapi adalah kekurangan bahan dan peralatan untuk menghasilkan produk. Oleh yang demikian, kami akan sentiasa memastikan bahan dan peralatan sentiasa mencukupi. Masalah yang kedua pula adalah pelanggan tidak mengetahui kuantiti produk. Oleh yang demikian, kami akan mempromosikan produk berdasarkan jumlah kuantiti yang sedia ada. Seterusnya, risiko dalam perniagaan. Memulakan sebuah perniagaan yang baru sememangnya menghadapi risiko ataupun cabaran-cabaran tertentu sebelum mencapai ke peringkat yang lebih jauh. Antara cabaran yang dihadapi oleh perniagaan kami dapat dilihat melalui faktor sosial, iaitu melalui persaingan. Oleh kerana perniagaan yang kami jalankan mengeluarkan produk makanan, iaitu lebih kepada kuih raya dan biskut, sudah tentu menghadapi persaingan dengan peniaga-peniaga lain yang turut menjual produk yang sama. Lebih-lebih lagi, keadaan masa kini yang hampir dengan perayaan Hari Raya Aidilfitri, persaingan dalam menjual produk kuih raya dan biskut amatlah besar. Seterusnya, pelbagai strategi dan inovasi yang digunakan oleh peniaga masa kini dalam menghasilkan produk mereka, khususnya kuih raya dan biskut. Keadaan ini mendorong setengah orang lebih tertumpu dan membeli kuih raya atau biskut dengan peniaga lama
yang mereka lebih percayai. Seterusnya, cabaran yang turut dihadapi oleh perniagaan kami juga ialah produk yang tidak diyakini oleh orang ramai, terutamanya orang yang berada di kawasan jauh di mana hanya melihat produk kami yang dipaparkan di media sosial. Cabaran seterusnya pula ialah melalui faktor ekonomi. Yang pertama, modal dan kos operasi. Perniagaan yang baru sahaja dijalankan sudah pasti menghadapi masalah kewangan yang tidak mencukupi, di mana setiap ahli menggunakan sumber kewangan sendiri bagi memastikan perniagaan dapat dijalankan dengan lancar. Akhir sekali, ekonomi masyarakat tempatan juga yang baru sahaja beransur pulih, mendorong masyarakat setempat lebih mengutamakan penghasilan kuih raya atau biskut buatan sendiri kerana bagi mereka lebih berbaloi dan berkualiti berbanding membeli di luar. Bagi perancangan luar jangka, terdapat 3 jenis perancangan luar jangka yang telah dibuat, iaitu dengan promosi, pengantaran secara percuma dan kepelbagaian cara jualan. Untuk promosi, setiap pembelian 5 unit produk kami akan mendapat 1 unit secara percuma. Untuk pengantaran secara percuma pula, setiap pembelian iaitu sebanyak 4 unit pembelian daripada pelanggan akan diberikan pengantaran secara percuma. Bagi pelbagaikan cara jualan, laman sosial yang kami gunakan adalah seperti Instagram, Facebook, WhatsApp dan Telegram. Seterusnya, hubungan perniagaan dengan pelanggan. Hubungan ini amatlah penting bagi memastikan perniagaan yang dijalankan bertahan dalam jangka masa yang panjang. Antara kaedah yang dijalankan oleh perniagaan kami iaitu melalui aktiviti promosi, di mana pembelian lebih 3 unit akan diberikan caj penghantaran percuma, seterusnya diskaun sebanyak 10% bagi 3 orang pembeli terawal. Seterusnya, perniagaan kami mengadakan khidmat pelanggan di mana dapat memudahkan perkongsian melalui media sosial dalam aspek akses dan pembelian. Pelanggan juga boleh membuat aduan berkaitan dengan produk kami iaitu sekiranya kuih raya atau biskut yang diterima rosak, syarikat kami secara langsung akan mengganti kerugian yang dihadapi oleh pelanggan. Seterusnya pula, bagi mengekalkan perniagaan kami dengan pelanggan, kami perlu sentiasa berkomunikasi dan mendapat maklum balas daripada pelanggan sama ada melalui media sosial ataupun bersemuka. Kesimpulannya, kedatangan Hari Raya Aidilfitri pastinya tidak lengkap tanpa adanya biskut raya yang menjadi juada wajib segenap lapisan masyarakat. Produk yang kami ketengahkan sememangnya dapat membantu merealisasikan keinginan seseorang untuk membeli dan merasai biskut raya dengan harga yang berpatutan dan jauh lebih murah berbanding di pasar raya dan kedai runcit.